Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Ahad. Okey, murid-murid tahun 4. Okey, 4 Nilam, 4 Zamrud. Okey, apa khabar hari ini? Selamat hari Ahad. Cikgu harap awak semua bersedia dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR kita yang insya-Allah kali terakhir. Okey, untuk minggu ni, sebab esok awak dah dibenarkan untuk mendaftar diri di sekolah. Jadi kita akan jumpa secara bersemuka insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan PDPR kita pada hari ini, hari Ahad, 7 Mac 2021, iaitu Sains tahun 4, dan hari ini kita telah masuk ke unit yang ketiga, iaitu haiwan. Okey, bersama saya Cikgu Amirah. Okey, saya nak semua bersedia, semua tarik nafas. Okey, semua baca doa untuk memulakan kelas pada hari ini. Okey, mari kita tengok apakah objektif kita pada hari ini. Okey, nombor 1, mengenal pasti 4 organ pernafasan haiwan. Okey, yang kedua, mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasannya. Okey, kat sini cikgu nak jelaskan yang dalam unit yang lepas kita telah pelajari organ pernafasan manusia. Kali ini kita nak belajar pula tentang organ pernafasan haiwan. Okey, jadi adakah organnya sama dengan manusia atau berbeza? Kamu dah sedia? Jom kita terokai bersama-sama. Okey, baiklah. Peringatan sekali lagi, kita dah tamat pun unit yang kedua, iaitu manusia. Kita dah belajar proses-proses yang berlaku dalam badan manusia, dan hari ini kita nak ke unit seterusnya, iaitu haiwan. Unit yang ketiga dalam buku teks Sains tahun 4. Okey, baiklah anak-anak, ini adalah daripada buku teks kamu. Okey, ini adalah daripada buku teks kamu. Muka surat 53 ada gambar-gambar haiwan. Okey, benda ni adalah perkara biasa yang kita selalu tengok dan kita ketahui, pengetahuan asas. Okey, yang ada kat sini yang kita boleh nampak, okey, burung. Okey, burung. Kemudian ada rama-rama, ada gajah, ada monyet. Okey. Jadi sebenarnya di sekeliling kita ni, kita tidak hidup bersendirian. Ada juga makhluk lain yang salah satunya ialah haiwan. Okey, dan haiwan ni pula terdiri daripada berbagai-bagai jenis, berbagai-bagai spesies. Itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita kan. Okey, jadi kita nak belajar dan mengkaji lebih lagi tentang haiwan-haiwan ni. Okey, baiklah. Cuba tengok di sini dikatakan, okey, ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di air, dan ada haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Okey, haiwan perlu bernafas untuk terus hidup. Okey, anak-anak ingat tak lagi, bernafas merupakan salah satu daripada ciri-ciri benda-benda hidup. Okey, jadi haiwan ni adalah kategori benda hidup dan dia mestilah bernafas untuk meneruskan hidup. Okey, adakah semua haiwan dalam gambar ini bernafas dengan cara yang sama? Jelaskan. Okey, daripada gambar tadi tu lagi. Okey kan, ada yang ada gajah semua tu. Adakah cara bernafasnya sama? Sama ke? Adakah awak rasa dia sama? Okey, sama ke tak sama? Jom kita tengok sama-sama. Okey, cerita kita pada minggu ini iaitu organ pernafasan haiwan. Okey, sumber dari My Guru. Jeff dan bapanya berada di sungai. Bapanya menggunakan cacing tanah sebagai umpan untuk menangkap ikan. Jeff mendapati cacing tanah tersebut adalah lembap. Cacing tanah bernafas melalui kulitnya yang nipis dan lembap untuk mendapatkan oksigen. Cacing tanah, lintah dan siput adalah contoh-contoh haiwan yang bernafas melalui kulit. Insang adalah organ pernafasan bagi ikan. Ikan bernafas melalui insang untuk mendapatkan oksigen. Contoh haiwan lain yang bernafas melalui insang adalah berudu, udang dan ketam. Burung dan monyet bernafas menggunakan peparu untuk mendapatkan oksigen di udara. Ikan paus hidup di dalam air, tetapi ikan paus bernafas melalui peparu juga.
Ikan paus berenang ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Contoh lain adalah ikan lumba-lumba dan penyu. Serangga seperti pepatung, rama-rama dan belalang bernafas melalui spirakel. Spirakel adalah lubang-lubang kecil yang terdapat pada abdomen serangga di mana oksigen memasuki badan. Terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan. Contohnya ialah katak, salamander dan newt. Haiwan ini menggunakan peparu untuk bernafas apabila ia berada di atas darat. Apabila berada di dalam air, ia mendapatkan oksigen melalui kulitnya yang lembap. Okey anak-anak, itu sahaja cerita kita pada minggu ni. Dia bercakap dengan jelas tentang organ-organ pernafasan haiwan. Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah. Organ pernafasan haiwan. Okey, secara ringkasnya ada 4 organ pernafasan haiwan seperti yang diterangkan dalam cerita sebentar tadi. Okey, yang pertama ialah peparu. Okey, peparu. Okey, kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat bernafas menggunakan peparu. Contohnya lembu. Okey, jadi kita tahu ada haiwan yang bernafas, yang organ pernafasannya sama seperti manusia. Kita bernafas menggunakan peparu. Betul tak? Okey, jadi ada haiwan yang sama dengan manusia. Okey, yang kedua ialah spirakel. Okey, spirakel ialah haiwan seperti serangga bernafas dengan menggunakan spirakel. Contohnya belalang. Okey, spirakel ni sebenarnya dia adalah liang-liang halus pada abdomennya. Abdomen tu apa? Maknanya bahagian bawah badan. Maknanya bahasa mudah dia macam bahagian perut dia. Okey, bahagian perut serangga tu dia ada lubang-lubang yang kecil dan melalui lubang-lubang kecil itulah masuknya oksigen dan diserap ke dalam badan serangga-serangga tersebut. Okey, yang ketiga ialah insang. Kebiasaannya, haiwan yang tinggal di air bernafas dengan menggunakan insang. Contohnya ikan. Tetapi ada pengecualian ikan yang seperti mana yang disebut tadi kan. Perasan tak dalam cerita tu? Ikan apa yang sebenarnya tak gunakan insang? Awak beri tumpuan ke tidak tadi? Okey. Ada, bagus. Okey, bagus, ada murid yang boleh jawab. Okey, insang memang biasanya ikan bernafas melalui insang. Tetapi ada pengecualian. Keistimewaan yang Allah bagi kat dia, iaitu ikan paus dan ikan lumba-lumba, iaitu mereka bernafas menggunakan peparu. Maknanya tak seperti macam ikan yang biasa. Okey, dan yang keempat, kulit lembap. Haiwan seperti cacing bernafas melalui kulit lembap. Okey, jadi ada 4 organ pernafasan haiwan, iaitu peparu, spirakel, insang dan kulit lembap. Okey, peparu, spirakel, insang dan kulit lembap. Contoh-contoh haiwan ni pun ada disebutkan tadi. Peparu ni biasanya yang tinggal sepenuhnya di darat lah. Okey, awak ada banyaklah binatang yang tinggal di darat. Kucing, arnab, ayam, itik. Okey, jadi haiwan yang di darat dia memang kebiasaannya dia gunakan peparu. Okey, spirakel pula dia fokus kepada serangga. Maknanya haiwan-haiwan yang kecil, badannya bersegmen, dia ada abdomen. Okey, contohnya maknanya belalang ke, rama-rama ke. Maknanya haiwan-haiwan serangga ni lipas, dia bernafas menggunakan spirakel. Organ pernafasan dia dinamakan spirakel. Okey, dan yang ketiga insang. Insang ialah haiwan yang tinggal dalam air. Okey, dan yang keempat ialah kulit lembap. Kulit lembap ni haiwan yang badan dia tu macam ada lembap-lembap lah. Maksudnya kalau awak sentuh dengan jari awak pun awak memang dapat rasa melekit badan dia. Okey, contohnya cacing, siput, lintah. Itu semua bernafas melalui kulit lembap. Jadi harap hari ni murid-murid semua dapat hadam. Okey, yang organ pernafasan haiwan ada 4, iaitu peparu, spirakel, insang dan kulit lembap. Okey, jom kita tengok lagi. Okey, di sini cikgu sediakan contoh-contoh haiwan untuk mudah kamu faham. Okey, tengok. Yang pertama kita ada peparu.
Okey, dan kita ada haiwan yang pertama, burung, ular dan juga ikan lumba-lumba. Kenapa cikgu beri contoh ikan lumba-lumba? Sebab cikgu tak nak murid-murid fikir yang semua spesies ikan bernafas melalui insang. Tidak. Ada pengecualian dan keistimewaan. Jadi ingat baik-baik, burung, ular, ikan lumba-lumba bernafas melalui peparu. Okey. Apa yang istimewanya ikan-ikan yang macam ikan paus dan ikan lumba-lumba yang ada peparu ni, dia kena pergi ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen. Maknanya dia tak bolehlah duduk terlalu lama di dasar lautan. Dia kena keluar. Sama ada dia keluar sikit atau keluar banyak tu, itu tak tahu, bergantung pada keadaan keselamatan dia. Jadi sekarang awak tahu macam, maknanya ikan paus dia tak boleh duduk lama-lama, setahun, sebulan, 2 bulan dalam air. Tidak. Okey, hanya beberapa jam saja mungkin, kemudian barulah dan dia kena juga ke permukaan air. Okey, jadi sekarang kamu tahu bukan semua ikan bernafas melalui insang. Okey, next. Okey, yang kedua ialah spiracle. Okey, spiracle ni ialah liang-liang kecil yang ada pada haiwan serangga. Okey, yang ada pada serangga ni. Okey, liang-liang kecil ni nampak tak? Okey, cikgu nak tunjuk ni. Okey. Dia ada situ kan? Okey, jadi antara contoh serangga yang bernafas melalui spiracle ialah beluncas, belalang dan juga lipas. Okey. Bila abdomennya mengembang, maksudnya dia akan memaksa udara masuk ke dalam badan dia dan dia pun akan serap melalui trakea. Kemudian bila abdomennya mengecut, dia memaksa udara tu keluar balik. Maknanya Allah memang bijaksanalah dia menciptakan mekanisme untuk serangga ni menggunakan spiracle untuk bernafas. Okey, next ialah insang. Okey, insang ni kalau awak biasa tengok ibu awak siang ikan, okey, awak akan nampak ni adalah bahagian yang kita buang. Dia bertindak sebagai penapis lah kan. Okey, jadi yang warna merah ni adalah insang. Okey, antara contoh haiwan yang bernafas melalui insang ialah berudu, pari dan ketam. Okey, ketam pun ada. Kalau awak makan ketam, awak akan nampak kan jalur-jalur yang warna putih tu. Okey, next, kulit lembap. Okey, kulit lembap, antara contoh haiwannya ialah cacing tanah, lintah dan siput. Okey, jadi cikgu harap awak dapat ingatlah contoh-contoh haiwan ni. Dan yang istimewa ni ialah ada haiwan yang gunakan dua organ pernafasan, iaitu peparu dan kulit lembap. Siapakah mereka? Okey, dia adalah haiwan yang dua alam ni. Okey, iaitu katak. Okey, ni katak, ni salamander. Nama haiwan ni ialah salamander dan yang ini ialah newt. Okey, yang ni namanya newt. Okey, jadi haiwan-haiwan ni semasa di darat dia akan bernafas menggunakan peparu. Okey, jika dia berada di permukaan air atau dalam air, dia akan bernafas melalui kulit lembapnya. Maknanya dia bolehlah, tapi bukan sepanjang masa dia boleh menyelam dalam air, tidak. Maksudnya untuk sekejap-sekejap sahaja sebab dia dua alam, haiwan dua alam. Okey, jadi cikgu ulang lagi sekali, katak, salamander dan juga newt. Okey, basically itu saja yang kita nak belajar hari ni, iaitu 4 organ pernafasan haiwan dan juga mengelaskan, maknanya masukkan haiwan mengikut cara-cara dia bernafas yang macam kita buat tadi lah, kan? Okey, okey, jadi anak-anak latihan bertulis kita hari ni bagi nota dan juga menguji kefahaman kita untuk topik ni. Yang terakhir PDPR kita ni, lepas ni kita akan bersemuka. Okey, soalan yang pertama, senaraikan 4 organ pernafasan haiwan. Okey, senaraikan number 1, number 2, number 3 and number 4. Apakah organnya? Apakah namanya? Pastikan ejaannya betul. Okey, yang kedua, okey, ini adalah daripada buku teks kamu, muka surat 56. Tapi cikgu letakkan siap-siap di sini. Okey, kelaskan haiwan di bawah berdasarkan organ pernafasannya. Kelaskan ni maksudnya hari tu kita masukkan dia ke dalam kumpulan yang betul berdasarkan kategori-kategori masing-masing. Okey. Okey, jadi
Haiwan-haiwan ni semuanya ada 12 haiwan. Jadi awak kena masukkan dia ke kumpulan yang betul mengikut organ pernafasan dia. Okey. Okey. Kejap, contohnya ialah macam ni. Okey, ni pun daripada buku teks kamu. Okey, ni pun daripada buku teks kamu. Muka surat 56 ni. Okey, contohnya, okey, awak buat organ pernafasan haiwan. Okey, anak panah yang pertama peparu dan tuliskan nama haiwan tu di sini. Okey, yang kedua insang. Okey, tuliskan apa haiwan menggunakan insang, apa haiwan yang menggunakan kulit lembap, dan apa haiwan yang bernafas, organ pernafasannya ialah spiraka. Bila awak dah berjaya melengkapkan okey peta pokok ni, maknanya awak dah berjaya untuk mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasannya. Okey, cikgu rasa itu saja. Jangan lupa aktiviti pentaksiran kita jam 10 pagi bersama-sama. Cikgu harap kamu bersemangat, masih kekal bersemangat untuk menyiapkan tugasan. Walaupun esok kita dah akan bersemuka, insya-Allah kita akan jumpa di kelas. Jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan. Cikgu pun tak sabar untuk jumpa dengan kamu semua. Semoga kita dapat menjalani proses pembelajaran pengajaran dalam keadaan yang sihat dan baik, insya-Allah. Okey, cikgu tak sabar nak jumpa kamu esok. Datang dengan SOP dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Okey, itu saja anak-anak. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam perkongsian ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.